Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung berkenaan dengan Dajjal. Kita sampai pada bab yang ke-49. Bab ma jaa fi alamatid Dajjal. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda Dajjal. Alamatid Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Kita bacakan dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma dzakara ad-dajjal faqala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiy illa wa qad anzara qaumahu wa laqad anzarahu nuhun qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabi liqaumihi ta'lamuna annahu a'wara wa inna allaha laysa bi'awara. Qala Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma idzil linnasi wa huwa yuhadziruhum fitnatahu ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu min kariha amalahu. Hadis hasan lagi sahih. Daripada Abdullah bin Umar katanya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ramai orang. Nabi berdiri di tengah ramai-ramai orang. Nabi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang ia ahlinya. Maka Nabi pun menyebut tentang Dajjal. Biasalah tuan-tuan, Nabi Muhammad ni kalau dia memberikan kuliah ataupun bercakap di khalayak ramai, yang awal-awal Nabi Muhammad buat ialah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pun dalam ucapan kita, dalam syarahan, dalam khutbah kita pun alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan dulu. Ya, tak kiralah puji dalam bahasa Arab ke, puji dalam bahasa Melayu pun betul juga. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh juga. Tak mau cakap Arab, cakap Melayu pun sah juga. Baik. Kemudian Nabi dalam duk ingat, dalam duk bercakap dengan sahabat-sahabat tadi, Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi kata, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyya illa wa qad anzara qaumahu. Kata Nabi, sesungguhnya aku nak memberikan ingat kepada kamu, dan tidak ada nabi melainkan sesungguhnya memberikan akan ingat kepada kaumnya. Dan demi sesungguhnya bermula Nabi yang mula-mula memberi ingat kepada umatnya tentang Dajjal ialah Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi kata Nabi, aku nak khabarkan kepada kamu, walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabi liqaumihi. Aku nak khabarkan kepada kamu satu perkataan yang Nabi lain tidak memberikan khabar kepada kaumnya. Kata Rasulullah, semua Nabi selepas Nabi Nuh memberi ingat kepada kaum Nabi-Nabi tadi tentang Dajjal, tentang fitnah Dajjal.
Yang tak cakap tentang Dajjal ni Nabi Adam dengan Nabi Idris. Tetapi bermula Nabi Nuh sampailah Nabi Muhammad, setiap Nabi cakap kepada umatnya tentang Dajjal. Tetapi kata Nabi SAW, Nabi-Nabi lain tak cakap apa yang aku nak cakap pada kamu. Nabi-Nabi lain tidak mengkhabarkan apa yang aku akan cakap kepada kamu. Apa yang Nabi nak cakap? Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, mengetahuilah sekalian kamu, ta'lamuna annahu a'waru, ketahuilah sekalian kamu bahawasanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Dan kata Nabi, wa innallaha laisa bi'awara, kata Nabi, Allah Ta'ala bukan buta. Dajjal ni mengaku dia Tuhan dan dia ni buta sebelah. Dan Allah ni mana ada buta? Takkan Dajjal tu Tuhan sedangkan dia buta sebelah? Dia bukan Tuhan sebab Allah tidak buta. Yang pertama kata Nabi, Dajjal ini buta sebelah matanya. Dan mengkhabarkan daku oleh Umar bin Thabit Al-Ansari bahawasanya, mengkhabarkan dia oleh setengah-setengah daripada sahabat Nabi SAW, Nabi memberikan peringatan kepada manusia dan ia menakuti mereka akan fitnah Dajjal. Mengetahuilah sekalian kamu bahawasanya tiada melihat seorang daripada kamu akan Tuhannya hingga mati, dan bahawasanya tersurat di antara dua matanya kafir, maka membaca akan dia oleh orang yang benci akan amalan Dajjal. Nabi pesan yang kedua, Nabi kata, ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbah. Nabi bersabda, ketahuilah oleh kamu, manusia selama-lamanya tidak boleh melihat Allah di dalam dunia. Lan yara maknanya tak boleh tengok. Kamu sekali-kali tak boleh tengok Allah. Ahadum minkum rabbahu, setiap daripada kamu ni tak boleh tengok Allah dalam dunia ni. Nabi gunakan perkataan lan. Dan yang kedua kata Nabi, wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun. Yang ketiga kata Nabi, di antara dua mata Dajjal, di antara dua mata Dajjal, maknanya di tengah-tengah dahi, tertulis perkataan kafir. Dan yang boleh membaca perkataan kafir hanyalah orang yang soleh saja, yang nampak tulisan kafir pada dahi Dajjal laknatullah. Jadi di sini Nabi sebut tentang tiga sifat Dajjal. Yang pertama, matanya buta sebelah. Dan jawab Nabi, Tuhan tidak buta. Yang kedua kata Nabi, dia mengaku dia adalah Tuhan. Sifat Dajjal nombor dua. Dan Nabi jawab, kamu selama mana hidup dalam dunia takkan nampak Allah. Sifat Dajjal nombor tiga, ditulis di dahinya perkataan kafir. Dan Nabi jawab, yang nampak perkataan kafir di mata, di dahi Dajjal hanyalah orang-orang yang soleh, hanyalah orang-orang yang beriman, yang kariha amalahu, yang benci dengan perbuatan orang yang dipanggil Dajjal ini saja, yang nampak perkataan kafir di dahi Dajjal itu. Baik, hadis sahih inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenali apakah yang dikatakan Dajjal itu. Baik, kita bacakan. Ketahuilah wahai saudaraku, apabila zahir Dajjal di muka bumi, sangatlah ia menyesatkan manusia. Dengan kerana semua harta orang dan mata bendanya habis mengikut akan Dajjal. Saya sudah menghuraikan kepada tuan-tuan 2 bulan yang lepas tentang siapakah Dajjal dan apakah budaya-budaya Dajjal. Saya dah khabarkan pada tuan-tuan Dajjal itu. Saya harap tuan-tuan tak lupa lagi lah, masih ingatlah sifat-sifat. Saya katakan dulu, Dajjal ada di mana-mana.
Dalam bidang sains, Dajjal ada, sehinggalah orang percaya kepada sains lebih daripada Allah. Dalam ekonomi, Dajjal wujud, sehinggalah orang yakin kepada ekonomi Dajjal lebih daripada ekonomi Islam. Dalam bidang politik ada Dajjal, sehinggalah manusia meletakkan perkara-perkara lain lebih tinggi daripada agama di dalam bidang politik. Benda-benda lain semuanya dikesampingkan. Yang pentingnya perkara-perkara yang memuaskan nafsu, perkara yang melibatkan Islam dalam politik tidak nampak dan direndahkan. Jadi Dajjal berada di mana-mana pun. Dajjal berada dalam muzik, Dajjal berada di dalam hiburan, sokan, Dajjal berada di dalam makanan, pembuatan, pemakaian, fashion dan sebagainya. Itu yang dia katakan tadi, sehinggalah kata dia sangat menyesatkan manusia, sangat menyesatkan, sehinggalah semua harta dan mata benda dunia habis terpalit dengan Dajjal. Semua benda, bila duduk di hospital, ubat-ubat, kadang-kadang ubat-ubat yang tak dibenarkan syarak, ubat yang berunsurkan benda haram diinjek masuk dalam badan manusia. Bila tengok dalam televisyen, tengok dalam wayang gambar dan sebagainya, semua perkara-perkara yang menuju kedajalan, yang meninggalkan agama, yang membohong kepada agama dipercayai. Saya dah katakan pada tuan-tuan, Dajjal itu ialah bohong. Apa yang dia cakap bohong, apa yang dia buat bohong, apa benda pun adalah bohong semata-mata. Dan Dajjal itu menyesatkan orang dengan jalan semata-mata bohong. Dua jalan Dajjal menyesatkan manusia. Yang pertama, bohong. Dan hari ini manusia boleh berbohong dalam banyak benda. Dajjal boleh berbohong dalam berbagai cara. Dalam internet lagi senang berbohong. Dulu nak berbohong dengan buku, dengan tulisan. Sekarang kita boleh berbohong dalam filem, berbohong dalam drama, berbohong dalam internet. Lagi cepat orang percaya. Dan yang kedua, berbohong dengan hartanya. Saya dah sebutkan tadi, harta mungkin ekonomi, harta mungkin pakaian, harta mungkin makanan dan minumannya. Dajjal berada di mana-mana. Dan orang-orang mukmin dapat mengenali akan Dajjal dengan senang saja. Sama ada orang mukmin itu pandai membaca surat atau tidak pandai membaca surat. Apa makna membaca surat dan tak pandai membaca surat? Maksudnya educated ataupun tidak educated. Orang beriman, dia boleh kenal ini adalah Dajjal. Sama ada dia orang terpelajar atau dia tidak terpelajar. Dia lulus pelajaran tinggi atau dia lulus pelajaran rendah. Dia duduk di kampung atau dia duduk di bandar. Orang mukmin boleh mengenal ini adalah Dajjal. Dengan jalan apa? Dengan beberapa tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.